Cuma dia akan jadikan mana-mana almari tu sebagai rumah dia. Sebab sumpahan terakhir dia adalah dia kena duduk dalam almari. Tak kiralah rumah siapa pun kat kawasan kampung tu, asal ada almari je, kiranya ada potensi lah benda Allah ni jadikan almari tu sebagai rumah dia. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back guys to segmen Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Malam ni aku nak cerita pasal throwback sikit. Okay guys, aku ni lahir pada era 80-an. Dan jadi kanak-kanak masa era 90-an. Korang faham lah, zaman tu kita orang ni tak ada gadget-gadget canggih pun. Tak adalah pun handphone ke, game yang best-best ke, PlayStation ke. Kita orang ni masa zaman tu kalau main pun memang main kat luar rumah je dengan kawan-kawan. Merayap lah, mandi sungai lah. Tak pun main bola dengan kawan sampailah maghrib. Bila balik lewat je, mak aku pun pekik lah suruh aku balik. Bila malam pula, memang tak banyak aktiviti yang aku dapat buat kat rumah. Selain melepak dengan adik-beradik lah, ataupun tengok TV. Yang channelnya, masa tu kalau tak salah aku cuma ada RTM 1, RTM 2, RTM 3. TV 3, salah, sorry guys. Tapi kalau kat Johor ni, kita orang ni ada special sikit. Kita orang dapat channel Singapore. TCS5, TCS8. So banyak sikit lah channel yang kita orang boleh tengok TV masa tu. So bila malam guys, selain daripada tengok TV, kita orang ni pun selalu dengar cerita daripada ayahku, tak pun mak aku. Kalau kat kampung ni, lagilah package, boleh dengar cerita daripada pakcik aku sekali. So macam-macam cerita throwback lah, cerita seram lah yang aku dapat dengar daripada diorang ni. Okay, bila sebut pasal throwback ni, aku sebenarnya masih ingat cerita-cerita throwback masa aku kecil-kecil dulu. Tiap kali kalau aku keluar main, ada je benda-benda seram yang mak aku nak kaitkan. Cerita tu betul ke tidak ke, aku pun tak pasti sebenarnya. Ataupun saja-saja je mak aku ni sengaja cerita sebab nak takut-takutkan aku. Okay guys, hari ni aku nak kongsikan beberapa cerita hantu yang masih lagi aku ingat, yang selalu diceritakan ke aku masa zaman aku kanak-kanak dulu. Sebelum aku mula cerita ni guys, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku guys, tolong subscribe channel aku ni. Tekan butang loceng sekali kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel aku ni. Aku juga nak minta bantuan kat korang ni untuk share cerita aku ni supaya channel aku ni sentiasa boleh berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Terima kasih geng-geng semua. Itu je yang mampu aku ucapkan kat korang. Tak payah sembang lagi. Jom kita layan cerita ni geng. Dulu, kalau setiap kali aku main sampai ke maghrib, mak aku ni selalu kaitkan dengan hantu kopek ni. Tapi hari ni, aku dah kurang dengar sikit nama hantu ni. Aku tak tahulah hantu ni benar-benar wujud ke ataupun hanya dongeng orang dulu-dulu je. Sekarang nama hantu ni hanyalah sebuah legend je dan memori kanak-kanak aku zaman tu. Okay, aku nak cerita sikit pasal background hantu kopek ni kat korang. Mungkin ada di antara kita ni tak tahu apa tu hantu kopek, atau tak pernah dengar langsung pasal hantu kopek ni. So, aku nak sharekan sikit background hantu kopek ni untuk pengetahuan korang yang masih belum kenal ataupun belum tahu apa tu hantu kopek. Sebenarnya guys, kalau ikutkan mak aku, dia tak cakap hantu kopek. Dia panggil hantu titik. Tapi macam tak sedap pula bila nak menyebut perkataan tu kan. Bila kat public kan. So bunyinya macam harassment pula. So aku gunakan perkataan hantu kopek je lah ya. Aku gunakan perkataan hantu kopek, nampak lebih manis sikit lah bunyi dia. Kononnya hantu kopek ni dia berbentuk macam seorang perempuan tua yang suka sorokkan kanak-kanak kecil yang suka bermain-main kat luar rumah masa waktu maghrib ataupun malam-malam. Dia sorokkan budak tu dengan cara sembunyikan budak tu kat bawah kopek dia. Kat bawah buah dada dia lah nak cakap.
Aku masih ingat lagi, ada satu cerita tu, mak aku cerita. Ada satu budak ni, dia main sembunyi-sembunyi dengan adik-beradik dia masa tu. Umur budak ni lebih kurang dalam 9 tahun. Masa tu dia main dengan abang dia, dengan adik dia. Main sembunyi-sembunyi ibu kat kawasan rumah dia. Kawasan rumah dia ni kawasan rumah kampung. So luas lah laman rumah dia ni. Masa tu dah dekat nak maghrib, abang dia yang jadi pencari ni, dia dengan adik dia pula pergi sembunyi. Lepas dia abang dia kira sampai 20, ngam-ngam bunyi azan maghrib. Mak dia pun pekik lah daripada dalam rumah, panggil 3 orang anak-anak dia ni masuk dalam rumah. Si abang ni bila dengarkan mak dia panggil tu, dia pun masuklah ke dalam. Lah tak berapa lama lepas tu, adik dia yang kecil pula ni pun masuk sama. Tapi dia tak masuk-masuk rumah lagi. Dah lama sangat dia tak masuk ke dalam rumah. Abang dia dengan seluruh ahli keluarga dia ni pun pergilah mencari dia dekat kawasan keliling rumah dia. Tapi tak jumpa-jumpa pun guys. Diam tak diam, dah 2 hari dah budak ni hilang ni. Mak dia ambil keputusan, panggil lah seorang bomo ni untuk bantu cari anak dia yang hilang tu. Bomo tu cakap lah dengan mak dia yang anak dia ni dah disembunyikan dengan hantu kopek ni. Tapi tak ada cara pun nak bawa balik dia ke alam nyata ni, sebab hantu kopek tu dah simpan budak ni. Kat mana budak ni disimpan, tak ada siapa pun yang tahu. Hinggalah hari ni budak tu terus hilang. Ini antara kisah hantu kopek yang mak aku selalu dendangkan ke aku masa aku kecil-kecil dulu. Aku pun tak pasti betul ke tidak, tapi ini antara ceritanya lah yang masih aku ingat sampai hari ni. Mungkin version korang tu lain sikit, yang tu aku tak pasti. Yang ni version mak aku kepada anak-anak dia. Tapi masa tu memang seronok lah aku dengar cerita ni. Tapi takut pun je juga. So masa tu memang kita orang adik-beradik ni memang tak berani lah nak main sampai lewat maghrib. Bila masuk waktu maghrib je, kita orang pun akan cepat-cepat balik masuk rumah, sebab takut kena sembunyi dengan hantu kopek. Selain daripada hantu kopek ni, ada juga hantu-hantu lain yang agak popular juga, yang selalu aku dengar masa zaman aku kecil-kecil. Hantu kopek ni memang antara yang popular lah. Mungkin sebab nama dia unik kan, sebab tu dia popular. Okey, kita teruskan pula dengan cerita hantu yang lain pula. Selain daripada mak aku, pakcik aku pun selalu jugalah ceritakan cerita seram-seram ke anak-anak saudara dia masa aku kecil-kecil dulu. Lagi-lagilah kalau masa tu kita orang balik kampung beramai-ramai. Berkumpul lah aku dengan sepupu-sepupu aku tu sebab nak dengar cerita-cerita seram. Yelah, macam aku cakap tadi, zaman aku tak ada PlayStation guys, tak ada telefon bimbit pun. So itu je lah antara aktiviti bila malam yang kita orang boleh buat. Paling aku tak boleh lupa kisah jerangkung dalam almari. Sampai ada lagu guys. Kalau tak salah aku, lagu kumpulan Wings masa tu. Aku nak bagi tahu dulu kat korang ni, apa tu jerangkung. Buat kawan-kawan aku yang tak kenal macam mana rupa bentuk benda Allah ni. Jerangkung ni sebenarnya kalau diikutkan, dia adalah spesies saka yang dipelihara seseorang. Tujuannya tak lain tak bukan untuk menganiaya seseorang lah. Senang cakap, belaan seorang bomo untuk kegunaan dia bila dia nak santau orang. Berbalik pada cerita aku tadi pasal jerangkung dalam almari ni, pakcik aku ni cerita kat aku. Cerita dekat kami masa berkumpul tu lah. Ada satu bomo ni, dia bela lah benda Allah ni, diletakkannya dalam almari baju rumah dia. Jerangkung ni, makanan utama dia, dia kena bagi adalah darah. Tak kisahlah darah kambing ke, darah ayam ke, maupun darah manusia. So bomo ni nak tak nak kenalah bagi jerangkung dia tu makan darah selalu, untuk pastikan jerangkung ni sentiasa dengar cakap dia. Nak dijadikan cerita guys, satu hari tu bomo ni meninggal. Secara tak langsung jerangkung ni dah tak bertuan lagi. Tapi sebelum bomo ni meninggal, dia tak sempat pun nak lepaskan jerangkung ni daripada dalam almari dia tu. So jerangkung ni duduk dalam almari tu selama-lamanya. Bukanlah maksudnya jerangkung ni tak boleh keluar dari almari rumah bomo tu, bukan. Maksudnya benda Allah ni boleh keluar, cuma dia akan jadikan mana-mana almari tu sebagai rumah dia. Sebab sumpahan terakhir dia,
adalah dia kena duduk dalam almari. Tak kira lah rumah siapa pun kat kawasan kampung tu, asal ada almari je, kiranya ada potensi lah benda Allah ni jadikan almari tu sebagai rumah dia. Tapi bukanlah rumah yang tetap. Bila dia lapar, dia akan keluar daripada almari tu dan hisap darah orang yang duduk dalam bilik yang sama dengan almari tu tanpa dia sedar. Bila orang ni sedar atau bangun daripada tidur, dia akan rasa letih. Lepas tu badan atau tangan atau kaki dia yang kat tempat jerangkung ni sedut darah tu akan jadi lebam. Ada sesetengah kes boleh sampai membawa maut. Lepas dia puas isap darah kat satu rumah tu, dia akan pergi dan cari almari lain kat rumah yang lain. Begitulah seterusnya. Lepas dia isap satu darah kat rumah orang lain ni, dia akan pindah ke rumah lain. So begitulah kisah yang pakcik aku ni cerita kat aku dengan sepupu aku masa kami kecil-kecil dulu. So kalau kita orang ni masa nak tidur, masing-masing akan elak lah untuk tidur paling dekat dengan almari. Bergaduh-gaduh lah kami masa tu. Menolak masing-masing siapa yang nak tidur dekat dengan almari. Memang kelakar lah bila teringat balik memori throwback ni. So korang yang tidur dekat-dekat dengan almari tu dah boleh jaga-jaga guys. Aku gurau je. Aku suspek ni dongeng pakcik aku masa tu, sengaja nak takutkan anak-anak saudara dia. Sebab sampai hari ni pun tak ada sesiapa pun yang dapat mengesahkan kesahihan cerita aku ni. Okey, kita sambung pula dengan next hantu pula. Cerita ni memang langsung aku dah tak pernah dengar lagi masa zaman sekarang ni, zaman moden ni. Sebelum aku nak teruskan cerita pasal hantu galah ni, aku nak cerita dulu sedikit pasal hantu galah ni buat kawan-kawan yang tak kenal macam mana rupa bentuk hantu galah ni. Aku pasti guys, kalau budak-budak era zaman sekarang ni mungkin dah tak kenal apa tu hantu galah. Dengan macam mana rupa bentuk hantu galah ni. Hantu galah ni dikatakan bentuknya ala-ala manusia, tetapi saiznya besar. Lepas tu tinggi, hingga kepala dia ni dikatakan punyalah tinggi sampai menyapu awan. Hantu galah ni dikatakan sering kali ditemui jauh di dalam hutan ataupun di kawasan yang betul-betul gelap dan sunyi. Biasanya hanya kaki dia je yang kelihatan. Yang badan dia dan kepala dia ni tak nampak sebab terlalu tinggi guys. Orang yang kena usik dengan hantu galah ni, biasanya diorang kata selalu fikir yang kaki hantu galah ni macam batang pokok. Kakinya pula dikatakan berbulu panjang guys. Dan mangsa hanya terserempak pada waktu malam je apabila sering bersandar ataupun terpegang kaki hantu galah ni, ataupun ketika melalui celah-celah kangkang hantu galah ni. Pakcik aku pernah cerita masa zaman dia kecil-kecil dulu, dia kata dia pernah jumpa hantu galah ni dengan kawan-kawan dia. Masa tu umur dia pun lebih kurang 9 tahun juga. Hari kejadian tu, dia pergi mengaji dengan 2 orang kawan-kawan dia. Rumah cikgu ngaji tu pula memang jauh. Kalau jalan kaki dekat setengah jam baru sampai. Nak dijadikan cerita, dia balik ngaji masa tu dah dekat pukul 9.30 malam. Tengah on the way nak menuju ke rumah tu, diorang pun lalulah kat satu kawasan kebun getah. Memang sunyi yang amat kat kawasan tu. Tapi walaupun jalan tu sunyi, tapi sebenarnya diorang ni dah biasa pun lalu kat kawasan tu. Siang ke malam ke memang laluan diorang lah. Bukan perkara pelik lah bila diorang lalu kat kawasan tu. Sebab itu je jalan yang ada untuk balik ke rumah. Tengah je diorang lalu kat kawasan tu, tiba-tiba seorang kawan dia ni nak terkucil. So pakcik aku ni suruhlah dia tu pergi kencing kat tepi pokok getah tu. Janganlah kencing kat tengah-tengah jalan kan, takut ada orang lain pula yang terpijak air kencing dia pula. So sebelum kencing, pakcik aku tu pesanlah kat kawan dia, Sebelum kau kencing, kau kena cakap tau, ampun tok nenek, cucu tumpang kencing. Kalau kena, minta ampun. So bila kawan dia dengar, kawan dia angguk je masa tu. Disebabkan tak tahan sangat, dia pun terus je kencing kat pokok getah tu. Tengah sedap-sedap dia kencing kat tepi pokok tu, tiba-tiba pokok tu bergoyang kuat guys. Bergoyang. Bila pokok tu bergoyang, member dia pun teruslah suluh lampu picit ke atas. Masa tu pakcik aku pun sama-sama lah suluh kat arah pokok tu. Bila suluh ke atas tu, dia nampak pokok tu betul-betul tinggi sampai tak nampak pun hujung pokok tu. Kat pokok tu pun daun-daun pun tak ada.
Bila makin kuat pokok tu bergoncang, diorang bertiga ni pun larilah sekuat-kuat hati sampai dia orang rasa macam tak jejak kaki kat tanah. Sebab punyalah takut sangat, sikit pun diorang tak toleh ke belakang lagi. Terus pecut dan berdezup dia masa tu. Sampai je kat rumah pakcik aku ni, pakcik aku pun tanyalah kat kawan dia, apa benda yang diorang nampak tu sebenarnya kan. Member dia cakap, Itulah hantu galah. Nasib baik tak dikejarnya kita sampai ke rumah ni. Kalau tak, so pakcik aku ni pun tanyalah kat kawan dia yang kencing kat pokok getah tu, sama ada kawan dia buat ke tak apa yang pakcik aku suruh buat sebelum kencing kat pokok getah tu. Kawan dia bagi tahu yang dia masa tu dah tak tahan sangat nak kencing dah, sampai lupa nak buat apa yang pakcik aku suruh buat tu. So pakcik aku pun cakap lah kat kawan dia ni, itu pasal lah dia marah sangat. Sebab kau tak minta ampun dulu sebelum kau kencing. aduhai, kelakar ada, seram pun ada juga kalau dipikirkan cerita pakcik aku ni. Logiknya ada, tak logiknya pun ada juga. Tapi apa yang penting, cerita-cerita ni lah yang didendangkan ke aku masa aku kecil-kecil dulu. Teringat pula aku dengan pakcik aku ni tiba-tiba dah tak ada dah pun orangnya dah. Semoga rohnya dicucuri rahmat, insyaAllah. Al-Fatihah untuk dia guys. Okay guys, ini antara cerita-cerita yang didendangkan ke aku masa zaman aku kanak-kanak dulu. Ini baru bahagian 1 guys. Ada lagi bahagian 2-nya. Kena tunggu next episode. Aku tak tahulah sama ada korang pernah dengar ke tak 3 hantu yang aku sebut tadi tu. Yang pertama hantu kopek, yang kedua hantu jerangkung, yang nombor 3 pula hantu galah. Sama ada cerita yang aku sampaikan tadi tu betul atau tidak, yang tu aku tak pasti guys. Aku harap korang anggaplah cerita yang aku sampaikan ni adalah satu hiburan semata-mata. Jangan terlalu serius sangat dengan apa yang aku cerita ni guys. Aku cuma kongsikan cerita-cerita yang aku dengar masa zaman aku kanak-kanak je. Tak lebih daripada tu. Kalau korang ada juga cerita-cerita seram yang korang dengar masa zaman korang kanak-kanak tu, boleh je kongsikan aku terus ke akaun sosial media aku ni. Atau boleh je email aku terus kat email aku yang aku dah tulis kat bawah ni ya. Aku dah tulis kat sini. Kalau tak pun kau buka je kat description aku. Dan lagi satu guys, aku minta jasa baik korang, jangan lupa share cerita-cerita aku ni kat kawan-kawan korang ke, makcik korang ke, boyfriend ke, makwa ke. Manalah tahu cerita ni mampu throwback balik zaman diorang masa kanak-kanak dulu. Betul tak? Jangan lupa komen sekali kat bawah ni kalau ada nama hantu-hantu pelik kat tempat korang yang korang gelarkan apa. Aku pun nak tahu juga. Geng mistik yang lain pun nak tahu juga. Betul tak geng? Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sebelum aku tamatkan cerita malam ni guys, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik akan datang. Korang jangan lupa jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.